Dinding rumah kayu, dia kena pasang dulu di bengkel, baru kita bawa ke lokasi rumah tu. Dengar tu. Kayu cengal, dia kayu yang keras, bunyi dia melenting tau. Kita tahu benda tu solid dan keras ya. Mirror ni lagi senang expose kita punya artwork dekat orang. So yang ini lagi ramai orang boleh tengok. Dan kepuasan saya boleh kongsi dengan diorang. Kelihatan ini adalah satu sukan yang sukar untuk dibuat. Tetapi apabila kita dapat membuat pergerakan tersebut, ada kepuasan di dalam diri kita lah. Terhampar di tengah mentari dan terbiar. Namun tiada siapa menyangka, kayu-kayu lama yang telah dimamah usia ini, jika dikutip semula dan dinilai mutunya, dapat memberi sentuhan istimewa kepada mahligai yang bakal dibina. Melalui lensa mata pensyarah kanan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam ini, bahan terpakai yang disangka tidak berguna itu mampu berbakti semula malah menjana pulangan lumayan. Mendalami dan menjadi tenaga pengajar dalam bidang pembuatan kasut, hobi terhadap kayu-kayan mengatasi segalanya. Bukan saya tak suka bidang kasut. Tapi bidang kasut ini, itu adalah tanggungjawab hakiki saya mengajar di Pusat Pengajian Tinggi. Tapi dari segi desire saya memang kepada kayu-kayan lah. Memang itu saya punya minat yang sangat mendalam. Tumpuan dan ketelitian sangat diperlukan bagi menghasilkan ukuran dan sudut yang tepat tanpa cacat celah. Rezeki saya bertambah baik apabila seorang sahabat menghantar mesej mengatakan ada sebuah bangunan lama yang nak dijual dengan harga yang sangat-sangat berpatutan, dan saya pergi tinjau ke tempat tersebut dan saya bersetuju untuk membeli kayu-kayu tersebut. Cinta anak jati kelahiran Kuala Kangsar ini terhadap kayu terbit ketika menyambung pengajian di Leicester, United Kingdom pada tahun 90-an. Sahabat saya membawa fotograf yang telah dicetak banyak gambar-gambar resort kayu daripada tanah Melayu dan daripada Malaysia. Dan saya bertanya dengan beliau tentang berapa banyak resort yang di Malaysia yang menggunakan kayu. Dia kata banyak, terlalu banyak. Dan ini adalah daripada negara tropika. Dan sejak itu saya mula mencari sumber-sumber bahan-bahan yang saya boleh rujuk daripada library, magazine. Kerja-kerja pembuangan paku dan cat lama antara usaha yang memakan masa. Tambahan pula, di musim COVID-19 dan PKP serta larangan merentas sempadan sedikit membataskan tugasan wazir untuk berulang ke Jeram Selangor dan membawa peralatan yang diperlukan. Kalau kita nak tahu kayu tu keras tak keras, kita tepuk dia. Bunyi dia ting 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 memang keras. Kalau bunyi dia benak je, memang kayu tu kayu lembut lah. Cabaran paling hebat adalah bagi memastikan kerangka binaan rumah cukup kukuh untuk menahan berat struktur 2 tingkat di atasnya. Tuntas, tiang-tiangnya perlu rapat dan banyak. Terkesima dengan kayu cengal yang diperolehi dari rumah lama rakannya di Perak, kecenderungan Profesor Wazir turut dipengaruhi minat terhadap binaan di Jepun dan Eropah. Saya suka kepada kabin, log cabin. Log cabin yang mana kalau di Eropah mereka banyak menggunakan kayu pine. Compare dia kalau di tropical banyak guna kayu-kayu keras seperti cengal, resak, kempas, dan untuk aksesori mereka menggunakan kayu meranti. Jadi minat itu diasah dan saya mengambil satu tekad, saya balik Malaysia saya mesti melakukan sesuatu untuk kepuasan diri. Biarpun pancaran matahari menjadi musuh di peringkat awal pembinaan, iktizam mereka diteruskan. Okey, tiang ni saya ingat kita kena ejah balik paku.
Man, kau pegang ni duduk di sana. Inilah dia punya tunggak kepada ketepatan binaan rumah. Bila tiang ni 90 darjah, kita dapat tiang yang sama dengan semua tiang dan dapat nanti lantai dia pun sama tinggi dan sama sebaris. Hampir 3 dekad, Profesor Wazir sering membawa rakan-rakan bagi memberi bantuan kerja-kerja berat. Antaranya Muhammad Rahmat, petugas awam yang mempunyai minat sama dalam bidang pembinaan ini. Kalau kita tidak ada pedoman macam mana kita nak membancuh, cuba kita masukkan pasir ke dalam kereta sorong separuh dan kita tambahkan simen dan kita gaul dan kita melihat kepada adunan itu menjadi warna gelap. Bermakna campuran itu sudah cukup ratio simen dengan pasir. Kalau masih warna dia pucat, itu bermakna campuran dia masih tak cukup, akan menyebabkan binaan yang kita buat itu kurang kukuh. Bertunjangkan kekuatan intelektual dan kemahiran yang menjadi salah satu perlambangan kepada akal budi serta binaan tradisional Melayu, ia turut menjadi teras kepada pembinaan rumah ini. Tong cat kita consider bahan buangan digunakan untuk melindungi tiang yang kita bakal tanam. So di dalam tong cat ni kita perlu ada bahan seperti batu-bata ataupun konkrit. Apabila tiang itu telah ditanam, yang pertama anak-anak tak boleh menyerang pangkal tiang kerana dilindungi oleh plastik tong ni. Yang kedua, simen atau konkrit yang dibancuh nanti dibancuh bersama dengan racun anak-anak. Mencerminkan pemikiran, perlakuan, emosi dan gaya hidup Melayu Nusantara, Seri Bina rumah tradisional diukur dengan sekata dan tertib. Kepuasan diri ini kita agak sukar untuk kita terangkan, tapi apabila kita melihat hasil kerja kita merasa penat lelah yang kita lakukan tu terasa telah berbayarlah. Kita banyak cut cost. Kita telah menjimatkan bukan separuh, kadang-kadang 80% kita jimat. Sebab ada barang-barang yang kita boleh recycle. Cuma strategi binaan itu mesti dirancang dengan teliti supaya tidak berlaku pembaziran material. Turut membina rumah kayu di Kuala Pilah, hasrat untuk memiliki tanah di kawasan pantai akhirnya terlaksana di Jeram Kuala Selangor. 90% diusahakan sendiri. Kerja pembinaan rumah Melayu kontemporari ini dimulakan sejak Februari 2020. Ia mengadunkan 80% dinding meranti dan 90% tiangnya daripada cengal. Dan inilah tiang yang pertama saya pacak untuk rumah ni. Jadi saya tengok kayu ni kalau ikut spek tiang dia nipis. Tapi saya dapat idea. Saya nak mengabadikan kayu cengal ni dalam hati. Sayang cengal ni. Saya mesti abadikan di rumah saya. Jadi alhamdulillah terpacaklah 5 batang tiang ni kat sini. Berapa ringgit tu 5 batang? 5 batang RM100. Dengar tu. Kayu cengal dia kayu yang keras, bunyi dia melenting tau. Bunyi bukan bunyi benak. Bunyi yang kita tahu benda tu solid dan keras ya. Gelegar, bahagian kayu yang menyangga lantai rumah dibina daripada meranti, resak dan damar minyak, antara kayu-kayu kegemaran pemiliknya. Kayu-kayu yang kita dapat ni kayu-kayu yang lama yang dipotong atau ditebang pada tahun 50-an, 60-an dan 70-an. Dan memang kalau pada hari ini harga kayu satu batang tiang untuk 5 inci kali 5 inci lebih kurang RM80 hingga ke RM100 sekaki. Jadi kita nak menjimatkan kayu ni, kita kena rancang sebaik mungkin. Saiz kayu berbeza untuk rumah 12 bilik ini antara kekangan bagi mendapatkan papan serta tiang-tiang lama. Namun idea dan kreativiti menjadi gabungan pembinaannya. Dengan menggunakan kayu-kayu terpakai yang didapati daripada sebuah rumah di Kuala Kangsar dan surau di Berang Perak, ia mengakulturasi elemen moden dan tradisional.
Rumah tradisional Melayu sering mengambil kira faktor budaya, iklim setempat, teduhan, pengudaraan, pencahayaan serta ciri-ciri asas yang lain. Ia diimplementasikan kepada rumah pasangan Rizani dan Norma serta 5 orang anak mereka di Pulau Indah, Kelang Selangor. Rumah kayu ni satu, kita boleh imbau kenangan lama kita masa di kampung. Keduanya, macam rumah ni uniknya tak ada pakai sistem mengharu dingin. Dia memang sejuk, orang kata secara semula jadi. Dia hanya bahang sampai pukul 11 malam je. Lepas tu dah memang sejuk lah. Itu yang membuatkan saya lebih minat dengan rumah tradisional Melayu, rumah kayu ni lah. Persahabatan mereka dalam aktiviti rekreasi terutamanya dalam kumpulan berbasikal memanifestasikan fikiran untuk membentuk sebuah rumah tradisional Melayu pada tahun 2014. Juga hasil daripada kayu-kayu yang terpakai, ia mengambil masa selama 2 tahun untuk disiapkan. Ada pernah saya dibawa pelancong Korea untuk datang sini. Mereka memang excited lah dengan rumah-rumah lama tradisional macam ni lah. Sebab sekarang ni semua dah dibina dengan rumah moden. Jadi bila ada rumah lama macam ni menjadi tarikan lah pada diorang. Terbina daripada cengal dan resak dari sekitar kedai kayu terpakai di Lembah Kelang, unsur-unsur estetika rumah yang dibina dengan kos sebanyak RM140,000 ini sering mencuri pandangan mata mereka yang bertandang kemari. Beberapa rumah contoh di Pasir Salak tu, di rumah kutai. Rumah kutai tu semua komponen tiang, kerangka semua rasuk apa tu semua dia pasak. Mereka kena carilah kayu cengal ke kayu belian ke kan. Kalau tidak pun paling tidak resak lah. Resak pasal dia mudah dapat. Kau punya struktur rumah kau ni memang tinggi. Jadi kepala tak kena apa jenang, dia panggil jenang jenang tingkap. Lebih dikenali sebagai Mat demi minat dan ilmu, bapa berusia 40 tahun ini rela menjadi anak murid dalam seni pembinaan rumah tradisional Melayu sejak 20 tahun lalu. Prof ada ajak saya buat tekangan ni. Bantu dia lah. Dalam buat masa tu first buat lubang untuk pasang tiang. Okey, dah habis clear pasang tiang. Balik rumah, Prof hulur duit. So Prof hulur duit, saya kata, untuk apa? Saya kata tak payah. Ini saya nak belajar. Bukan kerana duit. Saya untuk belajar benda ni kan, untuk tolong dia ni. Begitu juga dengan Herman, berpegang kepada prinsip meneruskan kesinambungan khazanah silam. Walaupun reka bentuk moden kini menguasai hampir 3/4 produk pengeluaran kayu, dengan daya usaha yang ada, mereka menggabung jalinkan kesemua elemen ini. Saya belajar daripada Prof macam-macam. Contohnya untuk penyambungan dan pemasangan tiang untuk kukuhkan lantai rumah serta pemasangan dinding rumah. Contohnya macam dinding rumah kayu, dia kena kita pasang dulu. Kita pasang dulu di bengkel, baru kita bawa ke lokasi rumah tu. Mula-mula saya ingat semua berlaku di lokasi pemasangan, tapi tidak. Untuk memudahkan, sebab saya tengok dia buat sorang-sorang. So, saya dapat belajar pada tu. Daya tarikan keunikan tekstur dan warna semula jadi bercirikan tradisional menjadikan seni kayu-kayan sebagai pilihan mereka. Bila hari hujan kena dia meleleh ke bawah. Pertama kali yang saya suka adalah dari segi penyambungan antara rumah ibu dengan rumah nak ke dapur tu. So masuk ke berenda apa semua kan. Jadi situ dia macam kita buat separuh-separuh. Janji benda tu boleh siap. Kat situ saya paling suka lah. Dengan dipacu tenaga muda, reka bentuk rumah tradisional maupun hibrid dapat dihargai dan menjadi relevan sepanjang zaman. Apatah lagi apabila imajinasi dapat direalisasikan. Memang banyak yang saya pelajari kat sini, saya bawa ke dalam kerjaya saya lah sebagai pengarca. Daripada segi teknikal pembentukan kayu dan bagaimana sesuatu struktur itu kukuh, dan sepanjang yang kita tahu rumah ni 3 tingkat dan ianya sangat kukuh dan ketahanan dia sangat kuatlah.
Hasil kerja ini memerlukan ketangkasan fizikal dan mental. Sekaligus, ia menukilkan identiti diri dalam wahana mempertahankan seni warisan Melayu. Kalau mereka itu serius, ini satu kerjaya, maknanya kombinasi pelajar-pelajar arkitektur dan juga interior dan juga dari bidang lain tapi mempunyai pengalaman yang kalau daripada hati yang tak, dia berkendak dia boleh. At least dia kena mencari ilmunya dan kena cari orang yang ada berkepakaran dalam bidang itu dan mengambil masa sama ada masa yang panjang atau pendek terpulang kepada individu. Akhirnya dia boleh juga membuat binaan begini dan menjadikan dia sebagai satu sumber pendapatan. Ilmu seni pertukangan yang diperturunkan Allahyarham bapa dan bapa saudara daripada keturunan Daeng Selili turut mengalir dalam darah 11 beradik yang berasal dari Sayong Perak ini. Sebenarnya seni pertukangan rumah, khususnya pertukangan kayu, merupakan seni yang memang sememangnya telah sedia ada di kalangan masyarakat Melayu. Cuma perkara ini tidak disebarluaskan dan kemungkinan hobi ini tidak diterokai sepenuhnya oleh masyarakat kita lah. Dan sepatutnya kita menghidupkan kembali seni-seni yang ada di kalangan masyarakat kita lah. Berada di bidang seni fashion yang sama pereka pakaian tradisional terkenal, mereka meneruskan kesinambungan keturunan Melayu, Bugis dan Jawa yang hebat dengan seni pembinaan suatu ketika dahulu. Saya memang teruja lah sebab daripada seorang pensyarah fashion design boleh menjadi membuat hobi kedua, hobi lah. Saya tu hobi utama dia membuat rumah kan. Sebab kerja-kerja menukang rumah ni adalah kerja seni. Memang saya memang teruja dan kerja seni dia memang orang kata superb. Memiliki rumah idaman adalah impian setiap individu, apatah lagi dapat membinanya dengan sendiri. Dan apa yang mengagumkan saya, rumah tradisional yang telah diberikan nafas baru berkonsepkan contemporary ini telah berjaya dibina menggunakan papan-papan terpakai dengan kos yang kurang daripada RM30,000. Lebih dikenali sebagai J, lakarannya pernah dipamerkan di sebuah galeri di Itali. Sebagaimana lukisannya, reka letak anjung, ruang tamu, dapur dan bilik bagi sebuah rumah Melayu disusun atur mengikut kesesuaian tapak. Cabarannya memang masa lah. Kekangan masa. Yang kedua, kita kena banyak berfikir untuk semasa kita membuat binaan, kadang-kadang material itu berat. Contoh tiang berat. Kita kena set masa yang sesuai untuk dapatkan pembantu. Tapi apabila tiang itu sudah settle masalah, kita boleh proceed kepada binaan yang seterusnya. Contoh lantai, dinding dan juga binaan yang seterusnya. Lebih setahun mengerah idea, tenaga dan kreativiti, niat di hati bapa kepada 4 cahaya mata ini ingin merakam momen indah kejutan istimewa buat isteri tercinta. Dirancang dengan teliti, pembinaan rumah ini dirahsiakan daripada Nur Hayati yang juga membinati bidang seni. Ini rumah kita sebenarnya. Apa memang main tipu. Inilah surprise-nya. Oh, dah pakainya. Ya Allah. Memang surprise. Tak tahu nak cakap apa. Harapan saya agar yang pertama rumah warisan Melayu ni dikekalkan. Kalau ada artifak-artifak yang sudah hampir pupus ini, haruslah kita preserve atau membaik pulihnya supaya desain atau reka bentuk itu tetap kekal sehingga untuk selama-lamanya. Kalau boleh, saya akan preserve kayu itu sebagai warisan bangsa kita. Bagi Profesor Wazir, membuat sepasang kasut hanya seorang individu dapat menyarungnya. Namun sebuah rumah ramai yang boleh berteduh dan menikmati hasilnya. Merenung ungkapan Melayu yang ada menyebut hakikat rumah sebagai cahaya hidup di atas muka bumi dan tempat beradat juga berketurunan. Segala usaha pertukangan ini adalah simbol malah simbiosis kemasyhuran generasi yang seterusnya.
Dalam tempoh 2 bulan, lukisan mural di terowong pejalan kaki sebuah tapak rekreasi Taman Bandar, Kuasa Damansara, Selangor berjaya disiapkan. Berasal dari perkataan Latin murus yang bermaksud dinding, seni ini dizahirkan pada dinding atau bangunan besar mengikut konsep pelukisnya. Berbeza dengan grafiti yang mengekspresikan karya menerusi penulisan dan simbol, mural lebih fokus kepada imej. Izwan, Ashraf dan Suhaimi, 3 daripada 15 pelukis mural yang diberi kepercayaan mencoret warna-warna karya di sini. Lukisan mural berkonsepkan 3 dimensi telah dipilih. Dah boleh agak. Ke tak kala pun. Ingat saja Allah itu. Mural yang dihasilkan kat sini lebih berkonsepkan aquaria. Yang mana kita orang buat 2 scene, ada yang air laut dengan air tawar. Saya dibagi tugas untuk settlekan belah laut dalam. Maknanya belah air masin lah. So inilah bahagian saya buat daripada hujung sini sampai itu panjang dia dalam 60 kaki. Idea ni semua memang saya dan tim saya punya idea untuk buat benda ni. Dan diluluskan oleh Kuasa Land. Lepas tu setiap wall dekat sini di-assign setiap artis. So satu work tu kira-kira satu artis punya kerja. Muhammad Izwan Rahimi baru 3 tahun berkecimpung dalam bidang mural. Jejaka 25 tahun ini mula terlibat melukis mural ketika menjalankan latihan amali. Kini graduan ijazah sarjana muda seni halus Universiti Teknologi Mara Shah Alam ini mengambil keputusan untuk meneruskan kerjaya dalam seni lukis mural. Mula-mula saya ambil mural yang kecil-kecilan dulu, wall-wall yang kecil. Lepas tu diasah-asah lagi bakat. Semacam daripada situ saya belajar macam mana untuk melukis, macam mana untuk apply kat, lukisan tu kat dinding apa semua. Dalam masa setahun macam tu, baru saya boleh macam berani untuk gerak solo apa semua. Sebenarnya daripada kecil lagi saya memang minat melukis. Dan pada start saya belajar tu, baru saya tahu mural ni boleh pergi jauh. So dari situ saya cuba try untuk bagi aktif dalam mural ni lah. Dan saya perasan mural ni lagi senang expose kita punya artwork dekat orang, kat public. So kalau saya ke canvas, saya punya artwork mungkin di-expose kepada artis dan golongan kolektor. Tapi sebenarnya saya nak tunjuk kat public je. So yang ni lagi ramai orang boleh tengok. Sebab tu saya fokus mural, senang saya nak expose saya punya hasil kerja dan kepuasan saya boleh kongsi dengan diorang. Teknik penghasilan lukisan 3 dimensi tidak semudah 2 dimensi. Pemilihan warna, lakaran bayang-bayang dan subjek antara yang perlu dititik berat bagi menaikkan imej yang hendak diketengahkan. Permukaan dinding yang melengkung dan tinggi memberi cabaran kepada Izwan dan rakan-rakannya. Sebelum saya nak buat lukis imej, saya kena research dulu macam mana study pasal bentuk, warna apa semua, baru saya apply dekat dinding ni. Okay, sebelum tu saya buat base dulu lah, sketch apa semua dan masukkan warna base. Kemudian baru saya letak detailing sikit untuk bagi nampak hidup, real sikit. Time lukis atas ni memang ambil masa yang lama lah, sebab nak baring untuk dapatkan image tu yang best. So kita kena kadang turun naik juga supaya kita boleh tengok image kita tak lari ke daripada ni kan, apa yang kita buat
sakit juga tengkuk ni nak buat apa ni, buat image daripada atas ni kan. Cat pun kadang-kadang kita brush, so kadang mengecik dekat muka kita apa semua lah. So take time lah kat situ, berhati-hati sikit lah. Part yang paling susah mungkin dekat area yang melengkung. Dan sebab bila saya buat ni, saya banyak kali kena turun sebab dia bermain dengan perspektif. Sebab nak tahu dia punya proportion betul ke tak. Dan kadang kita kalau kita menghadap lama dekat tu, kita akan rasa shock sendiri, kita rasa dah betul, so kena turun juga. Menggunakan cat berasaskan air, kos yang diguna bagi melengkapkan keseluruhan dalam dan luar bahagian terowong sepanjang kira-kira 6 buah kereta ini mencecah lebih RM3,000. Kadang-kadang nak buat lukis ni kena ada mood untuk siapkan. Kalau bila tak ada mood ni, apa yang kita lukis tak jadi. So tu yang masa penting juga sebenarnya. Semasa saya nak siapkan projek ni, kadang-kadang hujan turun. So cabaran bagi saya ni adalah bila hujan turun ni, terowong ni akan gelap. So kita tak boleh nak sambung buat mural sebab kita tak nampak image tu. So kena tunggu berhenti hujan apa semua baru kita boleh sambung lah. Kadang-kadang kalau kita sambung pun kadang air meleleh daripada atas ni kan, lurah dia. Takut dia terbawa sekali dengan cat-cat yang kita baru cat ni lah, melukis. Menetap di Kuantan, Pahang, Izwan sudah menghasilkan hampir 100 karya mural di seluruh negara, termasuk di sekolah, stadium dan pusat membeli belah di Petaling Jaya ini. Bertemakan gitar semula, projek di sini juga mengambil masa hampir 2 bulan untuk disiapkan. Sebuah lagi karya hasil coretan Izwan terletak di belakang bangunan pusat membeli belah ini, iaitu Pasar Sentosa Seksyen 17. Izwan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menambah baik bakatnya supaya seiring dengan artis-artis terbaik. Kat situ wall dia sepanjang 100 meter dan besar juga memerlukan masa dalam 2 bulan juga untuk siapkan semua sekali dekat pasar tu. Saya punya part dalam 10 meter macam tu besar ya. Color black and white dengan color sepia tu. Dibandingkan dengan mural dekat terowong tu, pemilihan color dekat pasar ni lebih mudah sebab dia menggunakan 2 color sahaja. Seperti color sepia tu dengan color hitam. Supaya nak nampak yang suasana ni lama dan dulu. So senanglah berbanding daripada dekat terowong tu yang banyak color apa semua kan. Bakat terus diasah, ilmu terus digali. Selain seni lukisan mural, Izwan juga berbakat dalam menghasilkan karya di atas kanvas. Ruang kosong dipenuhi dengan lakaran potret dan abstrak dari tempahan orang ramai. Bezanya painting dengan mural ni adalah surface lah, permukaan dia. Tapi painting ni perlu lebih teliti untuk detailkan setiap benda yang kat dalam painting tersebut lah. Depend atas design. Sebab dia berbeza dengan mural ni. Kita mural ni kadang yang besar-besar just kita orang kata tengok daripada jauh dah okey apa semua kan. So painting ni kebanyakan orang tengok daripada dekat untuk tengok kedetailan kita lah. So kat situ memang banyak disiplin lah untuk jaga kita punya kualiti dekat painting tu. Hasil seni dikongsi bersama untuk tatapan masyarakat.
Setiap lukisan yang dihasilkan mempunyai makna berbeza mengikut pandangan individu. Namun ibarat kain dan dinding kosong yang dicorekkan pelukisnya, begitulah kehidupan manusia sejagat mewarnai dunia dengan tangan sendiri. Jika baik lukisannya, maka baiklah hasilnya. Bermodalkan palang dan tiang besi, sekumpulan anak-anak muda begitu ringan mengangkat serta memperagakan tubuh mereka dengan gerakan dan aksi menarik. Berpusing pada palang dan pegut di udara untuk beberapa saat, semuanya tampak kreatif dan aktif. Menggenggam kuat pada palang dan tiang besi pada kedudukan menegak, seolah-olah melawan graviti, aksi anak muda dalam sukan calisthenics benar-benar mencuri tumpuan. Nama biasa bagi calisthenics ialah sukan bar, tetapi ada juga yang memanggilnya sebagai sukan jalanan atau street workout. Aksi mereka kelihatan bersahaja. Namun untuk mendapatkan asas sukan itu, iaitu keseimbangan badan sahaja, mengambil masa selama beberapa bulan, bergantung kepada tahap kecekapan individu untuk memahami dan menekuni disiplinnya. Bagi Zofadli Nazri yang berusia 25 tahun, sukan ini adalah obsesi dan minat utamanya. Calisthenics ini adalah satu sukan yang berbeza, di mana sekiranya kita ingin membuat sesuatu pergerakan tersebut, dia menggunakan intense training, di mana kita memerlukan training yang spesifik, iaitu 3 bulan untuk membolehkan kita membuat sesuatu move. So calisthenics adalah satu sukan yang sukar untuk dibuat, tetapi keindahannya, apabila kita dapat membuat pergerakan tersebut, ada kepuasan di dalam diri kita lah, sebabkan bukan semua orang mampu buat apa yang kita buat sukan ini. Calisthenics berasal daripada perkataan Greek purba iaitu kalos yang bermaksud keindahan dan stenos yang bermaksud kekuatan. Ia merupakan satu aktiviti fizikal yang seringkali dijalankan di gym atau di kawasan terbuka seperti taman rekreasi. Sukan ini mula dikomersialkan sejak tahun 2013 dan sejak itu menjadi satu riadah yang kian popular dalam kalangan masyarakat tempatan. Keunikan sukan ini ialah menggabungkan elemen olahraga dan senaman yang melibatkan penggunaan berat tubuh. Sekiranya berminat untuk main calisthenics ini, yang diperlukan adalah kekuatan tubuh badan, upper body lah kita, terutamanya tangan, okey. Dan dia memerlukan kita untuk ampung badan kita. Calisthenics ini dia memerlukan pergerakan yang berbeza seperti mana di gym. Kriteria yang anda nak main adalah mungkin perlukan pull up, okey, seminimum mungkin 10 atau 8 untuk anda proceed ke pergerakan yang lain lah. Bagi yang tidak memahami konsep dan tata cara sukan ini, kita mungkin akan melihat aksi mereka dengan hanya lompat melepasi palang, berpusing badan atau menghayunkan tubuh. Tetapi sebenarnya, setiap gerakan itu ada cabaran dan gelarannya yang tersendiri. Banyak gerakan ekstrim mampu dilakukan bagi yang telah mahir, seperti handstand, push-up dan human flag. Sukan ini memiliki gerakan seakan ahli gimnastik berpalang.
dengan sesekali tubuh dilantun di udara. Pelbagai gaya ditonjolkan setelah melalui fasa latihan yang begitu teliti. Dia tidak mustahil untuk buat sebab saya percaya perempuan juga boleh buat dan lelaki juga boleh buat. Seperti mana sukan ini sekiranya kita tengok di luar negara seperti Russia, Ukraine, US, mereka tidak kira berbeza kaum dan gender. Perempuan lelaki juga boleh buat seperti mana yang saya buat hari ini. Sejak terlibat dengan sukan ini, Zul Fadli tidak berpaling lagi. Zul Fadli dan abangnya Zul Helmi serta 3 lagi rakan mereka pernah disenaraikan pada ranking ke-11 dunia sebelum memenangi kejuaraan dunia di Bahrain pada tahun 2016. Mereka menewaskan 10 pasukan pencabar hebat dari United Kingdom, Amerika Syarikat, Meksiko, Spanyol dan Rusia. Malaysia juga antara negara yang paling aktif dalam sukan kalesenik ini, di mana kita mempunyai individu-individu yang pernah mewakili Malaysia ke luar negara dan pernah mendapat tempat pertama dunia, pernah dapat kejuaraan juara dunia. Competition di luar adalah satu competition yang lain dalam Malaysia, di mana dari segi hype dan juga dari segi judging point, marking point adalah berbeza berbanding di Malaysia. Disebabkan oleh mereka mempunyai pertubuhan association yang authorized, di mana marking point mereka menggunakan standardized yang tidak boleh kita tipu. So sekiranya kita dapat pengalaman bertanding di luar negara, dia adalah satu pengalaman yang amat berharga, di mana kita mampu membawa pengalaman tersebut bawa ke Malaysia. So apabila kita balik ke Malaysia, kita mempunyai confidence yang berbeza berbanding atlet-atlet yang lain yang tidak pernah bertanding di luar negara. Ketika pandemik COVID-19 menerjah dunia, pelbagai kejohanan antarabangsa telah dibatalkan. Seperti komuniti sukan lain, aktivis dan atlet yang aktif dalam kalesenik reda dengan apa yang berlaku. Pandemik COVID-19 juga sebenarnya sedikit sebanyak mengubah momentum mereka, namun tidak menggugat semangat dan keinginan untuk terus beraksi. Tanpa latihan dan konsistensi, stamina dan kreativiti dibibangi tumpul dan tidak penuhi piawaian untuk beraksi pada tahap terbaik. Sukan kami ini antara keunikannya ialah tidak sama dengan sukan lain. Sukan Sirukau ini adalah satu sukan komuniti, di mana sekiranya anda datang daripada luar negara lain, anda akan jadi kawan antara kita. So apabila kita berkumpul, kita akan sentiasa sharing the knowledge antara satu sama lain. So mungkin kita ada kelebihan di sini dan anda mungkin ada kelebihan daripada yang lain. So daripada situ kita boleh sharing knowledge and then boleh distribute knowledge kepada yang lain lah. Tapi disebabkan oleh COVID ni, dia agak mengecewakan kami lah, sebab kami terpaksa training di dalam rumah. Dengan ketiadaan kejohanan dalam dan luar negara, palang dan lapangan berlatih mula sepi. Bahannya tidak seperti dahulu. Situasi ini membimbangkan anak-anak muda ini kerana keinginan mempersembahkan aktiviti di palang sentiasa meluap. Sedih tu memang ada, tapi disebabkan oleh COVID yang kita semua tak boleh elak, disebabkan dia memberi impact kepada semua. So kami terpaksa training juga. Kami masih lagi boleh training di rumah disebabkan oleh menggunakan peralatan seperti mana meja, kerusi, botol air dan sebagainya. Pendedahan dunia kalesenik perlu berterusan agar menjadi kebiasaan dalam masyarakat sekalipun ada risiko yang menanti. Risiko dalam apa jua sukan umpama sahabat yang tidak boleh dibuang. Tanpa risiko, prestasi sukar berkembang. Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami kecederaan yang melampau. Seperti mana kecederaan-kecederaan yang tidak ingin inilah, antaranya yang teruk. Tapi saya percaya sekiranya anda tahu limit diri sendiri, insya-Allah tidak akan ada apa-apa kecederaan yang kita akan alami. Palang dan arena sedia untuk ditawan demi meracakkan kembali sukan ini. Siapa tahu lebih ramai juara dunia bakal dilahirkan dari bumi Malaysia yang tercinta.